Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah, muka surat 5 kita rumi 10 kan? Yang Jawi 5 kita rumi 13. Baik, qala musannif, adapun hadas itu terbagi atas dua bahagi situ. Yang pertama, hadas yang besar. Jadi ada orang ingat hadas besar tu berak, hadas kecil tu kencing. Bukan. Baik. Adapun hadas yang kecil, yang kedua hadas kecil lah. Adapun hadas yang besar itu iaitulah haid dan nifas dan wiladah dan janabah. Haid dengan nifas pada asalnya kedua-duanya darah yang sama, cuma berbeza waktu dia keluar. Kalau haid bagi wanita yang tidak mengandung, normallah dia sekurang-kurang haid 24 jam, yakni sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kebiasaan haid orang Asia 6-7 hari. Orang yang bukan Asia 10 hari pun ada, 12 hari pun ada. Baik. Dia bergantung pada cara makan kita. Kalau orang belah-belah sana makan daging kuat kan, orang kata badan panas je, darah panas je, darah dia keluar lama sikit. Baik. Kalau ada pun nifas ni setelah wiladah, setelah melahirkan anak, keluarlah darah haid yang tertahan sewaktu dia mengandung. Jadi dia kumpul selama 9 bulan tu tak keluar-keluar darah. Lepas tu dia beranak, wiladah je, keluarlah darah haid yang tertahan tadi itu sewaktu lama mengandung. Jadilah dia nama darah nifas. Jadi sekurang-kurang darah nifas tu 1 sepeludah, sedetik, setitik, sebanyak-banyaknya sehingga 60 hari. Sebanyak-banyak 60, kebiasaannya 30 ke 40 hari. Yang orang Melayu sebut 44 hari itu adat. Kenapa tu? Kadang-kadang orang perempuan tu dah suci dah, sehari je datang nifas dia, lepas tu tak keluar. Dia tak keluar, wajiblah dia mandi dan wajiblah dia solat dan puasa. Tapi aku pantang lagi 44 hari. Wah, 44 hari dia tak solat. Tak boleh ya. Jadi ada orang Melayu punya pantang 100 hari.
Badan muka suami dia. Lepas tu suami geram, ditambah satu lagi, badan ke bini dia. Siapa selama kenal? Orang lain lah, bukan saya. Baik, jadi kena tahu beza mana adat, mana hukum. Jadi orang kata okay, kita kena tahan 44 hari tu, ghalibnya kebiasaan. Sebenarnya orang perempuan sendiri kena tahu dia punya darah nifas suci tu berapa lama. Dah suci, wajiblah mandi, wajiblah semayang, wajiblah puasa, macam tu. Dan wajib melayani suami dia kalau suami minta. Suami pun agak-agak ada kan, sabar sikit. Baik. Sebab tu suami ni kena bagi dia main motor, jadi dia galit dengan motor tu. Dia dah ada motor, dia tak ada nak perempuan-perempuan dah. Nampak? Mat motor je yang tahu. Jadi kalau suami nak bagi main motor besar kan, abang beli bang, galakkan, hadiahkan. Jadi dia tak ada risau nak cari perempuan lain. InsyaAllah lah kan. Kalau ada juga tak tahulah dia nak khabar kan. Bawa lu, bawa jalan. Karena saya bawa rumah saya sampai ke Thailand, pergi Hanyai, Phuket, Krabi. Seronok dia. Naik motor belakang saya pun seronok. Ada teman kan, beli helmet yang boleh bercakap tu. Dia boleh bercakap teman belakang ni. Dia sembang, boleh menyanyi semua. Jadi tak bosan. Kena hati-hatilah di jalan raya kan. Janganlah laju 18 cukup. Itu orang 18 tu tak laju sangat, kira santai. 16, 18 tu dia santai. Dia hantar santai 2 tu ke atas. Jangan ikut baik. Motor besar ni dia bawa perlahan rosak. Motor tu rosak. Dia kena bawa, dia punya maintain dia 14 ke atas. Baik, qala musannif rahimallahu taala, sambung ya. Jadi hadas besar ialah kata dia haid, nifas, wiladah. Wiladah ni melahirkan anak. Ada orang lahir anak kering, tak ada darah. Bila dengan sebab melahirkan itu, maka dia kira berhadas besar. Wajib dia mandi kerana wiladah satu, wajib dia mandi sebab nifas satu. Macam mana nak mandi? Ada 2 bab dekat situ. Dia lahir satu, kena memang wajib dah mandi. Kemudian darah pula kering. Waktu dia mandi, bila dia lepas dia melahirkan anak, dia tu wajib mandi satu. Orang yang sakit nak mandi ke? Pantang tu, akan mandi sesejuk tak boleh. Jadi dia tak mandilah beberapa hari tu. Dia cuma pakailah ubat-ubat apa semua kan. Rambut kena tocang atas. Jadi lepas dia kering darah, dia wajib mandi lagi. So ada 2 mandi. Satu mandi sebab melahirkan, satu sebab mandi nifas. Okey. Jadi ulama menerangkan pada kita, berhimpun 2 hadas yang wajib mandi, 2 perkara yang wajib mandi, memadai dengan satu mandi. Tapi niat dia apa? Niatnya kata ulama ada 2. Dia boleh niat saja aku mandi nifas, ataupun niat saja aku mengangkat hadas besar. Sudah melepasi 2 ni. Tak payah niat satu-satu. Kalau niat satu, memadai dah. Apa dia? Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Itu telah terangkatlah. Kalau haid pun terangkat, nifas pun terangkat, wiladah pun terangkat. Mudah. Tak payah nak mengkhususkan niat. Janabah. Ini janabah ni boleh dengan sebab keluar air mani, atau dengan sebab bertemu 2 khitan. Jadi bertemu 2 khitan ni, orang kena, kadang-kadang ustaz tak hurai dalam-dalam, jadi dia tak faham. Ya, orang faham bertemu 2 khitan, bertemu 2 tempat sunat. Maksud dia, kalau setakat bertemu je, tak wajib mandi lagi. Tak wajib mandi.
Padahal kitab kata bertemu 2 khitan. Bertemu ni makna bertemu je laga tu. Wajib mandi? Tak wajib mandi. Yang wajib mandi apabila telah sahih batu lesung masuk dalam lesung. Tahapnya melepasi had hasyafah. Tu dia, had hasyafah. Orang dah kahwin tu, had hasyafah. Melepasi topi keledar dia. Tak lepas tak boleh. Tak lepas tak payah mandi. Dan hukum dia, kalau orang tu berzina, yang nak tengok benda tu lah, kena tengok masalah dia. Kalau tak nampak, tak boleh had zina. Cuma boleh tangkap dia takzir. Kalau nak hukum had zina seseorang, dia berat. Kalau dia dah beristeri, dia berzina, jadi hukuman dia kena 4 orang saksi lihat dengan jelas tu. Jelas dengan mata kepala dia, batu lesung masuk ke dalam lesung, melepasi had kepala topi keledar tu. Itu dia ambil kira. Kalau tak nampak, main tengok agak-agak, main empit-empit dia tak nampak jelas, tak boleh hukum had zina. Sebab dia melibatkan kematian. Orang yang dah berkahwin, direjam sampai mati. Benda tu berat. Jadi Islam punya pendetailan sampai tahap itu, sampai pembahasannya pun itu. Kan? Jadi kalau kita tak terang habis-habis, orang tak faham. Kan? Ada orang tanya saya, Ustaz, macam kita main CP-CP kena mandi Ustaz Tak ada, cakap. Dia kena tahap tadi yang saya sebut. Benda ni terpaksa open lah. Kan? Jadi supaya hukum tu sekitar itu. Begitu juga kalau dia berpuasa, pagi siang hari puasa, dia buat projek fotosintesis, pun ukurannya tahap itu. Kalau main laga-laga, tak wajib dia tu bayar denda tadi tu, kifarah tu. Kifarah 2 bulan puasa betul-turut tu kepada siapa? Siapa lelaki kena, perempuan tak kena. Ada ustaz kata dah radio, dua-dualah kena, dua-dua sedap kata dia. Oh, suka hati dia ya. Lelaki saja, perempuan tak. Tapi perempuan wajib qada. Lelaki wajib qada dan wajib kifarah. Kifarah itulah sebagai qada dia lah. 2 bulan berturut-turut tahu. Dah sampai hari ke last lagi nak habis 2 bulan, terbatal. Ulang balik. Adan muka dia. Qada tu tadi maknanya sehari yang tu ke macam mana kalau hari yang perempuan tadi? Ya. Bila dia lepas dia habis bulan Ramadan, dia kena qada 1 hari. 1 hari yang Yang dia macam tu. Habis qala musannif rahimallahu taala. Jadi janabah dengan sebab itu kadang-kadang dia tak keluar air mani. Janabah tu dia tak keluar air mani, tapi berlaku projek fotosintesis tadi melepasi had yang saya sebut. Maka wajib mandi walaupun tak keluar air mani. Dua-dua wajib mandi. Dua-dua kira telah junub. Janabah lah tu. Macam tu. Ya. Ada orang cakap kadang saya tak puasa bulan puasa kan. Okey, bagus. Bagi orang yang pandai buat hela, licik. Dia batalkan puasa dengan yang lain dulu. Batalkan puasa, minum air dulu. Jadi dia ni kira pandai lah. Licik betul otak dia. Tapi memang ya, tak payah dah kifarah tu. Habislah saya tak menggalakkan dia. Tak galakkan dia. Tapi kalau dia buat, maknanya tak kena kifarah lah. Itu cara dia. Salah satu mengelakkan kifarah tu. Baik, qala musannif rahimahullah taala. Adapun hadas yang kecil pula. Hadas yang kecil ni boleh jadi dengan sebab kencing ataupun berak, ataupun dia tak kencing tak berak tapi kentut. Kentut tu menyebabkan dia berhadas kecil. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, sendawa. Sendawa tu menyebabkan batal air sembahyangnya, maka dia berhadas kecil. Jadi bersentuhan dengan kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah dengan dia, termasuk isteri dia, menyebabkan dia menjadi berhadas kecil.
Jadi maksud hadas kecil tu orang yang tidak berwuduk. Kalau dia berwuduk, maknanya dia tidak berhadas. Jadi normalisasi kita atau fitrah kejadian manusia tu, hendaklah diri dia sentiasa berwuduk, bermaksud dia senantiasa dalam keadaan suci daripada hadas. Inilah patut fitrah kita. Lazimkan berwuduk sebab wuduk tu fitrah kita. Wuduk tu nur, cahaya. Iman nur, cahaya. Jadi dia akan mesra. Masuk iman dalam diri kita senang. Ilmu nur, dia akan masuk dalam diri kita senang sebab ada wuduk tu. Kalau kita nak mempelajari ilmu kebatinan, ilmu batin ni dua bahagi. Satu, ilmu nak membersihkan hati daripada zulumah, daripada hijab. Ini jalan sufi. Satu, ilmu kebatinan yang dimasukkan di sini ialah ilmu yang berkait dengan benda yang gaib. Contoh benda gaib ni banyak. Allah sini pun gaib, allazi la yu'minuna bil ghaib. Tak nampak dengan mata kepala, tapi yang dimasukkan sini batasan dia masih lagi alamul misal. Dia ada alam musyahadah, ini zahiriyah. Ada alamul misal di sebalik zahiriyah tu. Alamul misal ni alam mimpi, alam kejinan dan sebagainya. Dan ada dipanggil alam malakus sufla, alam pemerintahan Allah di sebelah bawah, alam malakut a'la, pemerintahan Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala yang di sebelah atas, lebih daripada langit lagi. Jadi cerita dia alamul misal, tingkatan alamul misal ni sebagai contoh-contoh untuk mendekatkan diri dengan Allah. Adanya jin. Jadi nak masuk alam jin ni kena buka mata batin dulu. Jadi mata batin ni bagaimana cara nak buka dia? Melalui jalan menuntut untuk buka. Tak sama dengan jalan sufi. Allah buka dia dengan sebab bersih mata hati dia. Jadi Allah bukakan hijab, namanya maqam mukasyafah. Maqam mukasyafah dengan maqam kebatinan perubatan tak sama. Walaupun dua-dua boleh nampak, tapi nampaknya jalan perubatan tu dipanggil ma'unah, bukan karamah. Tapi orang yang mukasyafah dipanggil karamah. Apa beza ma'unah dengan karamah? Ma'unah ialah pertolongan yang Allah kurniakan pada seseorang hamba walaupun dia tidak soleh, asalkan dia mukmin. Dia beriman, boleh buka dengan jalan beramal dengan ayat-ayat Allah atau zikir-zikir tertentu. Itu dipanggil zikir fadilah. Ayat pun ayat fadilah. Ayat-ayat Allah ni, keagungan ayat Tuhan ni, ayat Allah ni, Quran, boleh buka mata batin. Tak sama dengan jalan orang sufi. Dia berzikir bukan sebab nak buka mata batin. Dia beribadah lillahi ta'ala semata-mata. Allah kurniakan dia karamah. Jadi karamah hanya berlaku kepada orang-orang soleh, sama ada dia wali atau hampir kepada wali. Duduknya pada martabat yang ketiga, namanya martabat mulhamah, ke atas. Mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamil. Adapun orang yang makam ammarah bisu dan lawamah, kedua-duanya boleh dapat juga pandangan mata batin dengan jalan menuntut. Jadi dia tuntut, dia amal satu ayat, wa idza batashtum jabbarin contohnya, atau dia ayat-ayat lain lah. Ayat kalau nak kebal tu ayat Nabi Ibrahim, tidak qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, atau ayat pendinding dia waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyana fa la yubsirun. Ni semua ni ayat-ayat ni tertentu ni ada cara baca dia. Contohnya nak bercakap dengan orang yang kena jin kan, ayat daripada surah Yasin tu, kalau kita amalkan dia, ada satu ayat kita baca, jin akan jawab. Kan? Itu semua dalam alam perubatan. Jadi orang yang tak soleh pun, kalau dia beramal terus menerus istiqamah, biasanya orang Melayu dia kata kena pati geni. Geni itu dia bukan betapa saja, dia makna beruzlah. Tak kira lah dia masuk gua ke apa ke, dia berpuasa,
dan dia beramal dan jaga solat dia dan sebagainya, sampai Allah bukakan kelebihan tu. Tapi ini adalah tahap jika bagi orang sufi dipanggil masih lagi kategori hijab. Sebab itu bukan tujuan. Jadi orang sufi boleh buat perubatan Islam juga sebab Allah bagi dia kurniaan pada dia. Orang yang tadi pun ma'unah tu, pertolongan Allah untuk dia dapat bidang perubatan ke, dapat jurus ke apa semua ni, dia kalau berterus menerus di alam itu dia jadi hijab di antara dia dengan Allah. Maknanya tak sampai makam sufi. Dia duduk tangga lawamah saja. Itulah beza dua benda tu, ya. Macam mana boleh pergi kat sini, ya? Dalam ni ada Tok Bomo tak ni? Ya. Jadi batal air sebab. Jadi orang-orang yang beramal macam ni selalu kena ada air semayang. Ya, orang buat perubatan Islam dia kena ada sentiasa, dia memerlukan air sembahyang tu, suci daripada hadas tu, sebab dia nak berhadapan dengan benda gaib. Dia nakkan pertolongan Allah cepat sampai apabila badan dia bersih dan suci. Suci daripada hadas maksud dia. Ini orang perempuan yang bila kedatangan haid orang kata jiwa dia lemah, semangat dia lemah lah. Sebenarnya bila dia kedatangan haid dia tidak suci. Maknanya dia tidak suci daripada hadas. Ketika itu mudah dia ni diganggu oleh iblis dan syaitan. Jadi macam mana nak mengelakkan orang perempuan yang tidak boleh dalam keadaan berhadas, dia haid, kan? Hendaklah dia itu memperbanyakkan zikir atau mengamal satu ayat-ayat Quran yang telah dianggap sebagai zikir wirid bagi dia, wirid harian dia, walaupun ayat Quran. Pada dasarnya satu huruf pun ayat Quran dia tak boleh baca, haram. Tapi bila dia niatkan sebagai wirid harian, wirid tu makna zikir, dia niatkan sebagai zikir harian dia, maka harus dia baca. Contohnya sebelum tidur dia baca 3 kul, kan? Ayat Quran tu habis datang haid tak payah baca dah. Ayat kursi tak payah baca dah. Habislah jin setan kacau dia. Hendaklah dia baca juga, niatnya zikir, maka hukum dia harus tidak haram. Ya. Penting. Jadi ingat tak boleh. Habis cucu dia kena sampuk, alamak aku haid lah, tak boleh lah. Boleh baca. Baca ayat kursi, niatnya zikir ataupun doa, boleh. Itu keharusan syarat. Itu panggil helah juga. Tapi ni helah ni yang baik. Yang jadi macam tadi helah tak baik tu, licik. Kon dia haram juga. Haram juga, dosa juga. Wajib taubat, tapi dia terlepas daripada kifarah. Itulah kata dia. Minum jap. Dekat ni. Kopi apa ni? Baik. Dari dalam alam perubatan dengan alam sufi tak sama. Biasanya orang sufi boleh buat perubatan, tapi dia tidak akan rekakan diri dia dengan perubatan tu. Tapi orang yang menuntut untuk jadi bomo, bukan tak boleh daripada fiqah dia, harus kena ada orang yang pakar dalam situ. Hukumnya fardu kifayah. Kena ada umat Islam, orang Melayu dalam kampung tu ahli perubatan. Ahli perubatan Islam ni dia kena ada. Hukum dia fardu kifayah. Kalau tak ada semua, tak ada tok bomo dalam kampung kita, berdosa. Satu kampung dosa. Sebab dia tahapnya fardu kifayah. Satu keperluan bagi masyarakat Islam. Jadi jangan anti bomo. Antilah bomo yang syirik. Sebab ada bomo yang tak syirik. Ada bomo yang jenis syirik. Dia puja itu, puja ni. Dia menurun. Dia baca ayat-ayat, tak apa dia baca, tahulah. Dengar macam bismillah agak. Macam dengar ayat Quran juga, tapi dia pesong-pesong mana dia tahu kan. Dia pun tiba-tiba dia masuk sesuatu. Assalamualaikum. Saya Sunan Kalijogo. Itu tipu tu. Yang masuk tu jin. Wali Allah tidak akan masuk dalam jasad manusia. Mustahil. Tapi syaitan, iblis boleh masuk. Jin boleh masuk. Jadi hukum perubatan secara
secara begitu haram. Menurunkan hukumnya haram. Nanti aku punya saka datang. Saka sebelah dia punya moyang lah. Moyang dia ada tali sampai pada wali kata dia. Tiba-tiba moyang dia sampai. Itu tu jenis haram. Lagi syirik yang demikian tu. Jadi perubatan yang dibolehkan oleh syarak, dibacakan ayat-ayat Quran macam sahabat Nabi baca Fatihah, maka dengan Fatihah tadi Allah sembuhkan penyakit. Yang tu boleh. Atau dibacanya mentera bahasa Jawa. Bahasa Jawa dia ada kitab perimbun, ada banyak mentera, tapi mentera tu artinya adalah doa kepada Allah. Hukumnya harus. Yang tak boleh mentera tak apa bahasa dia memuja syaitan dan sebagainya, yang itu haram. Syirik lagi haram. Kena tahu beza tu. Jadi bomoh, sebut bomoh belum tentu dia tu syirik. Ya. Jadi ada orang dia anti bomoh. Pasal ada ustaz kata bomoh jangan. Sebab Nabi kata jangan jumpa bomoh. Yang Nabi maksudkan bomoh mana? Tukang telik mana? Tu maksud dia. Bila duit hilang sangka buruk dengan orang mencuri, pergi jumpa bomoh. Baik. Macam mana bomoh tu boleh tahu? Baik. Kita datang jumpa dia, dia kata tak apa, saya dah tahu niat awak. Ada bomohnya tu kan? Hebat dia. Sebab satu dengan satu jalan. Biasanya bomoh yang macam tu ialah bomoh yang ada kadam. Kadam jin. Bila awak datang saja, dia dah suruh pergi. Siap boleh tahu lagi kat mana duit awak. Satu. Yang kedua, dia pun teka juga nak melagakan setan, melagakan awak dengan suami awak. Pergi tanya, rupa suami aku punya kerja ni, untuk ke darah dia aku tak ingat ni. Jadi balik dia marah kat suami dia, bergaduh suami isteri, setan suka. Padahal tak pun, suami dia kata mana ada, wallahi. Janganlah bang, saya dah tahu abang. Mana kau tahu ni? Ada lah. Dia pergi jumpa Tok Bomoh tadi tu. Tok Bomoh tu mainkan dia. Iblis syaitan mainkan dia. Tapi ada juga yang jenis pakai kadam. Kadam ada dua. Satu kadam kafir, satu kadam ni Muslim. Jadi ada golongan jin ni ada dua golongan. Satu daripada sudut agama, ada yang kafir, ada yang Muslim. Kemudian yang Muslim tu dia bagi dua lagi. Dia ada kadam kita panggil kadam yang merdeka, jin yang merdeka, ada yang jin yang bangsa kadam. Sama manusia ada yang merdeka, ada yang khadam. Pada zaman Nabi dulu, Bilal Ibn Rabah umpamanya, asal daripada khadam, dibebaskan dia. Jadi macam cerita Ramli tu yang kena jual tu, Ismail orang Raja, Usman Raja pula, yang dia kena jual tu jadi kadam. Dia asalnya orang yang merdeka, tapi bila dia buat sesuatu, dia dijual dalam perjanjian dia. Jadi dia khadam. Jadi hukum khadam dengan hukum orang merdeka tak sama. Auratnya pun tak sama. Aurat perempuan yang merdeka seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Tapi aurat perempuan yang hamba sahaya antara pusat dan lutut. Mengajar laki-laki. Padahal dia perempuan, dia bukan jin. Itu perempuan yang hamba sahaya. Dia panggil hamba sahaya ataupun khadam. Sebab itu tradisi Arab yang jahiliah ni, selepas daripada Nabi dah telah memerdekakan orang perempuan, dan ada di kalangan hamba-hamba sahaya yang didapati melalui peperangan, hamba sahaya ini terkadang mereka tak pakai tudung, tapi dia sebagai pelayan bagi tuan dia dalam rumah. Jadi lama kelamaan selepas jauhnya antara jarak Nabi dengan kita, zaman berzaman ratus tahun, akhirnya pak-pak Arab ini, hamba sahaya tadi tu, dia suruh buat menari gelik. Dia panggil dia kawan-kawan dia datang kat rumah buat jamuan. Jadilah belly dancing tu. Tu yang menari tu ialah hamba sahaya dia. Dia boleh terbuka atas, semua boleh. Dia di hadapan lelaki yang merdeka, dia boleh buka sebab aurat dia macam lelaki perempuan. Sebab itu jadi gelik, jadi budaya yang tak sihat. Sampai sekarang ni dah jadi maksiat. Faham? Akhirnya budaya jahiliah sebelum Nabi tu
dibuat semula oleh orang-orang Arab. Termasuklah kerajaan-kerajaan sebelum ni, kerajaan Islam sebelum ni, akhirnya Allah runtuhkan dia, banyak maksiat, kezaliman dalam tu. Dan memang tak ada Allah berlakulah macam tu. Akan zaman pemerintahan khalifah akan binasa sampai berapa tingkatan, sampailah zaman kita sekarang. Jauh pergi dah ni sejarah ni. Kita jin dia tadi kan. Awak kerja akhirnya. Jadi jangan ingat saya bomoh, saya bukan bomoh. Nak buat kerja, kadang orang datang 2-3 pagi kan. Dia telefon, Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Anak saya kena sampul Ustaz, anak perempuan. Pergilah jumpa tukang ubat. Kat kampung awak kan ada. Saya kat rumah tukang ubat lah ni. Rumah bomoh kampung tu. Kampung Rambia kan. Habis saya cakap, habis macam mana? Ni bomoh suruh telefon Ustaz. Udahlah saya kata, ya Allah, saya ni bukan bomoh, tak pandai ubat, tolonglah kan. Tapi lah tolong Ustaz, anak saya ni kesian. Anak perempuan, dah anak dara dah. Mungkin nak tanah atau pergi lagi kat rumah bomoh. Cakap bomoh, awal punya bomoh. Saya lah dia suruh. Dia panggil ni saya kan. Tapi apa kita nak buat ni? Kita dengar ayat-ayat Allah ni memang banyak fadilat dia. Sebelum keluar, kita tawakal pada Allah dulu. Kita baca ayat tu kursi 1 kali. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 7 kali. Kelebihan dia, malaikat 70,000 malaikat akan mengiringi perjalanan kita. 70,000 tau. Tu janji Allah, hadis sebut. Dia jalan, jadi saya sampai rumah bomoh tu, dia budak tu dah baik. Dia sampai je, saya masuk, alhamdulillah Ustaz, dia dah baik Ustaz. Dia dah baik. Saya cakap, dia takutlah malaikat yang mengiringi berapa ramai. Jadi saya bawa dia, jom ikut saya balik lah. Dah bawa balik rumah dia. Dalam perjalanan dia kena balik. Jadi sampai kat rumah dia, alhamdulillah kita bacalah ayat kursi, ada kaedah-kaedah tentu tu. Allah pun selamatkan dia. Habis. Lepas tu saya cakap dengan dia, lepas ni jangan cakap dengan orang saya buat ubat tau. Tu nak tidur tak dapat. Kadang-kadang orang terdesak dia datang juga. Tapi jangan datanglah. Saya sekarang saya pandai ke, saya pun licik ke. Saya ajar anak murid saya 2 orang. Macam mana nak rawat. Jadi kalau tuan-tuan sakit, datang kepada saya akan suruh jumpa Abah Mazin atau Ustaz Imran. Dia 2 orang dia lawan jin, saya tak mau lawan lah. Kan nak layan pening. Dia kuat beramal. Boleh. Kalau ada orang sedesak, saya suruh dia orang layan ubat. Tapi yang Ustaz Imran tu tadi, pasal banyak sangat orang panggil dia pergi merawat, pergi bersihkan kedai lah. Kedai tu jalan sendiri, dia punya barang boleh jalan sendiri. Jin kat situ. Dia dah buat apa semua, dia balik rumah, dia pula kena. Dia balik pondok lah. Sudah saya letih dia panggil saya pula kan, nak kena buang pula. Itulah masalah dia, orang yang merawat ni, dia kena serang balik. Jadi kita ada anak bini, nak main motor lagi bila kala. Baik, habis. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Yakni tiada berair sembahyang. Demikianlah yang dinamai hadas yang besar dan hadas yang kecil. Adapun sebab wajib mandi itu 6 perkara. Yang pertama, mati yang bukan mati syahid. Jadi yang mati, bila mati saja wajib memandikan dia. Siapa yang wajib mandikan? Orang yang hidup lah, takkan dia nak mandi sendiri. Kita berkewajipan memandikan jenazah. Itu satu. Kecuali jenazah orang yang mati syahid, memang dibiarkan dia dengan pakaian dia, dengan darah dia. Ditanam, dikapan, ditanam. Ya. Dan yang keduanya sebab haid. Sebab kedatangan haid. Jadi sekurang-kurang haid tadi 1 hari 1 malam, 24 jam. Macam mana yang dikatakan 24 jam tu, ramai yang keliru. Darah haid, kadang-kadang orang lelaki lagi dia ingatkan darah haid ni keluar je 1 hari 1 malam keluar. Sebenarnya kebiasaannya darah haid ni dia akan keluar beberapa ketika. Dia takkan keluar 24 jam, keluar terus menerus, mati dia kan. Darah keluar mengalir je, tak.
Dia bermaksud kadang-kadang darah haid tu seseorang perempuan tu dia keluar setengah jam, lepas tu kering. Besok keluar setengah jam, lusa tak keluar langsung. Baik, dah 2 hari keluar, hari ketiga tak keluar, tak dinamakan haid lagi. Sebab nilaian keluarnya darah dia tidak sampai kepada 24 jam. Sekurang-kurang haid 24 jam atau sehari semalam. Jadi dia cuma ada setengah jam, baru 1 jam. Hari ketiga tak keluar, hari keempat keluar balik, setengah jam lagi. Hari kelima keluar lagi, hari keenam tak keluar, hari ketujuh tak keluar, hari ke-8 keluar lagi. Nilaian darah tu keluar sampai 12 hari ada keluar darah, tapi nilaiannya tak sampai 24 jam. Kira-kira baru ada 18 jam. Tidak dinamakan haid. Dia adalah istihadah. Wajib mandi, wajib solat. Jadi wajib solat, bukan wajib mandi. Dia tak wajib mandi, tapi wajib solat. Jadi tadi oleh kerana dia ingatkan haid, dia tunggu. Tapi bila dia kira, tak cukup 2 jam lah, maka wajib dia qada semua solat-solat dia dalam masa beberapa hari tadi, 12 hari. Sebab dia bukan haid, tapi istihadah. Yang ni yang orang pening. Tapi kalau nilai yang kebiasaannya, satu hari dia keluar, aku dah keluar haid, dia akan tahu, orang perempuan boleh rasa haid tu keluar. Bila-bila masa dia akan tengok, dia akan cek pakai tisu, ada kesan lagi merah ke, hitam ke, kuning ke, perang ke, kelabu ke. So still ada lagi. Jadi dia nak dapat kadang-kadang 4 hari, 5 hari baru dikira sekurang-kurang haid. Ada yang normal ialah 1 hari 1 malam dah keluar. Masuk keluar tu dia akan mengalir terus. Dia ada rasa dia lah, orang perempuan tahu. Tu macam tu. Jadi bagi orang perempuan yang haidnya tidak teratur, dia kena ambil nilaian seperti mana saya sebut tadi. Ada perempuan yang haidnya tak teratur, jadi dia nak tahu dia ni dah haid ke istihadah ke, dia kena jaga. Hari pertama tengok berapa sampai hari, sekurang-kurangnya dalam masa 15 hari tu cukup tak 24 jam? Cukup 24 jam dikira darah haid. Tak cukup, darah istihadah. Bila dah kebiasaan jadi macam itu, dia ada hukum lain lagi. Sehingga dihukumkan keputihan pada wanita itu juga dikira haid kalau mengiringi hari haid. Doktor cakap keputihan bukan haid. Memanglah logiknya keputihan bukan haid. Tapi kalau sekiranya dia mengiringi hari haid, dia adalah haid. Orang perempuan kena tahu. Nampak tak? Dan lelaki pun tahu, perempuan lagi lah tahu. Kau perempuan tak tahu? Kepala, jangan jadi perempuan. Keputihan yang mengiringi hari haid, maksudnya hari ke-5 haid dia, hari ke-6 keputihan, hari ke-7 keputihan, masih haid lagi. Ni bukan darah, doktor cakap bukan. Memang doktor cakap bukan, hukum cakap. Hukum syarak tu, dia mengiringi hari haid tu. Jadi kalau betul-betul dia suci, dia tahulah, orang perempuan tahu dia macam lendir yang bersih, yang jernih, color jernih, dia dah suci. Tapi kalau orang itu memang berpenyakit keputihan, lain pula hukum dia. Hendaklah dia iktibarkan kebiasaan haidnya berapa hari? 6 hari, 7 hari, kira 7 hari haid lah, suci. Wallahu a'lam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Lagi mati, kemudian haid. Yang ketiganya sebab nifas. Darah nifas tadi dah urai. Sebab beranak, lepas beranak keluar darah nifas tu. Dan yang keempatnya sebab wiladah, yakni beranak. Sebab beranak tu sendiri kira datanglah, dia kira orang itu sedang berjunub, sedang berhadas besar. Dan yang kelima sebab bertemu 2 khitan. Jadi yang ni orang selalu tak urai. Bertemu
Ini makna bertemu. Kan? So just bertemu saja dah wajib mandi ke? Tak. Kalau keluar air mani, yang keluar air mani itu wajib mandi. Sebab keluar air mani, bukan sebab bertemu. Jadi kalau dia seperti yang saya sebut tadi, baru wajib mandi. Melepasi had hasyafah tu, baru wajib mandi. Walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Dan yang keenamnya, sebab bermimpi serta keluar mani. Ni biasa orang nak datang, nak sampai balik, dia mimpilah. Kadang-kadang tak balik pun mimpi ke. Dia dah balik, dah tua-tua pun mimpi lagi. Mimpi Sidina Liza lah pula, keluar agak. Adapun hadas yang besar itu tiadalah sunyi, tiadalah suci dengan dibasuh, melainkan dengan mandi saja. Kalau orang tu berhadas besar, wajiblah mandi hadas. Macam mana nak mandi hadas? Menurut cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. First, Nabi kalau bangun tidur, Nabi tak suka usap tangan dia dengan tangan dia ke muka. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan usap muka kita. Walaupun berdoa, jangan usap. Satu, Nabi tak buat. Jadi kita ulama fikir, kenapa Nabi tak buat? Kerana di malam hari tangan kita tak tahu dia pergi mana. Sebab ni dia tengah garuk kurap ke. Kita tahu kan. Macam-macam. Satu. Yang kedua, bila kita tidur, enzim kita keluar, ada something keluar daripada kulit kita. Jadi kata kita kadang-kadang dia pegang kemaluan dan sebagainya. Bila kita usap di muka, dia menghilangkan seri wajah. Itu dia. Baik. Yang kedua, Nabi akan ambil tangan dia, Nabi akan sebelum mandi, Nabi akan basuh tangan dia dan letak di tempat yang kesat sikit. Bukan gini sampai kasar sangat. Tempat yang kesat. Atau kita sekarang ni ambil sabun lah. Sabun tu dia mencuci ya. Lepas Nabi buat macam tu, Nabi akan mengambil air semayang. Nabi ambil wuduk. Seperti biasa kita ambil wuduk. Nanti saya ajar cara wuduk Nabi. Yang kita belajar tu dah betul, tapi Nabi berwuduk macam mana caranya? Dia bab lain, ini tak cukup masa. Jadi ambil wuduk, Nabi akan tinggalkan basuhan kaki. Nabi tak terus basuh kaki. Dia dah ambil wuduk semua kecuali kaki. Nabi akan mandi bermula daripada atas sebelah kanan. Ada orang kata, basah kaki dulu. Tumit kaki, lutut, paha, atas. Itu mandi perubatan nama dia. Mandi aura. Tapi ada orang kata dia sunnah Nabi. Saya tak jumpa dalil dia. Jadi saya tak jumpa bukan berarti saya menolak. Baik juga sebenarnya. Kemungkinan sebelum mandi wajib lah kita buat macam tu, bagi badan kita selesa menerima air sejuk. Tapi yang Nabi buat ialah dari atas sebelah kanan, tuang, niat, jatuh je air dekat kepala, niat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala kan. Ataupun saja aku mandi wiladah, saja aku mandi nifas, boleh je. Saja aku mengangkat hadas dah. Berarti sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Lepas tuangan pertama sebelah kanan, tuangan yang kedua sebelah kiri. Okey. Jadi masa zaman Nabi dia ada pakai paip, pakai gayung, cebok, atau pakai kendil, atau pakai simpanan air dalam kulit tu. Orang panggil apa? Kirbah. Nabi pakai itu pada waktu musafir. Baik, mandi. Lepas mandi, Nabi akan ratakan seluruh tubuh badan dia, termasuk maluan dan dubur, dengan tapak tangan. Kalau dengan dubur dan juga kubur, berlari belakang tangan. Kemudian lain tapak tangan rata, dalam kuku, dalam jari semua rata daripada atas sampai ke bawah. Kemudian basuhan akhir mandi Nabi itu, Nabi basuh kaki dia. Jadi terangkat sekali wudu dan juga mandi wajibnya terangkat. Kenapa Nabi tak buat perkara yang membatalkan
wuduk ketika mandi tu. Sebab dia tak pegang kemaluan dengan tapak tangan. But guna belakang tangan. Belakang tangan tak membatalkan air sembahyang. Depan tangan Jadi menurut Syekh Abdul Samad Al-Falembani dalam kitab dia Syiarus Sadikin jilid 1, kalau kita mandi buat perkara yang membatalkan wuduk seperti pegang kemaluan, maka tidak terangkat hadas kecil. Yang ni wuduknya batal, tapi mandi wajibnya lulus. Tapi bagi Syekh Abdul Ghani Yahya dalam kitab dia Idaman Penuntut jilid 1, dan dia ambil dalil daripada kitab Bujairimi Iqna, kitab Arab mazhab Syafi'i, antara kitab muktabar lah. Tak kisah. Ibarat kitab tu menunjukkan dia tidak kisah kita mandi guna pegang ke kemaluan ke, tak kisah. Jadi habis je mandi, ada wuduk, ada hadas besar. Dalam hal ni saya lebih cenderung guna pakai pendapat Syekh Abdul Samad Al-Falembani, yang mana kitab dia ni selalu ambil daripada karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya lebih dekat guna pendapat ni. Tapi kalau perempuan, tuan-tuan nak guna pendapat yang Syekh Abdul dalam kitab Bujairimi Iqna tadi, Syekh Abdul Ghani Yahya, tak ada masalah. Khilaf. Dua-duanya boleh pakai. Nah, jangan bergaduh. Tak boleh ustaz, aku kata tak boleh. Sebab tu muallim yang mengajar, ustaz yang mengajar, dia kena terangkan khilaf ni juga supaya murid dia tak bergaduh. Sebab murid yang belajar kat dia macam ni, yang kawan tu mengajar macam ni. Dah dia kata ustaz kau tak betul. Kan, padahal terangkan dua-dua sekali pihak ni jadi senang, tak ada gaduh. Wallahu alam. Baik. Saya pegang pada pendapat yang mengatakan kalau kita buat perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib, maka wuduknya batal, tapi mandi wajibnya lulus. Sebab apa? Jaga. Ada orang nak mudah aja kan, nak mudah pakai yang tu lah, boleh juga. Dalam mazhab Syafi'i, nak berzakat, zakat fitrah, wajib guna makanan asasi tu, beras ke gandum ke. Ya, dia tak boleh guna duit. Mazhab Syafi'i, mazhab qaul, percakapan fatwa Imam Syafi'i. Tapi di sana ada khilaf dalam mazhab Maliki dan juga di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada dipanggil ashabus Syafi'i, ulama yang duduk dalam barisan mazhab Syafi'i itu. Ada qaul yang mengatakan boleh menggunakan duit ganti bagi beras tu, nilai yang beras. Jadi tak perlu kita taklid pada mazhab lain, terus boleh kita pakai sandarkan pada pendapat mazhab Syafi'i yang kata boleh. Dulu sikit hari, tak tahu tahun 90-an ke 80-an, kita akan kata inilah wang yang menggantikan beras fitrah yang wajib atas diri aku, bertaklid pada mazhab Maliki kerana Allah Ta'ala. Dulu tahun 80-90-an. Tapi sekarang tak payah dah. Saja inilah zakat fitrah yang wajib atas diri aku dan tanggungan aku pada tahun ini kerana Allah. Kenapa? Sebab Jabatan Agama jumpa kau tu. Memang ada, tapi dulu diorang tak nak pakai. Habis. Itu jenis khilaf yang sebenarnya sangat jadi rahmat bagi kita lah. Rahmatan ummah fi ikhtilafi a'immah. Rahmat bagi kita ni umat dengan khilaf yang berlaku di kalangan a'immah, ulama. Dia jangan bergaduh. Kita boleh pakai semua. Habis. Pakai tu ada kaedah lah. Kalau beralih mazhab, dia ada syarat-syarat tertentu untuk follow dia. Tak boleh main ambil, dia main cedok, tak boleh. Ya dia kata dah sudah lah. Jangan ni dah kurang apa dia lah. Aduh. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Ada pun hadas yang besar, wallahu a'lam bisawab, akan datang kita bahas. Ya. Zakat beras ya. Oh, pernah buat beras? Okey, bagus
Okey. Macam main-main Ya, bagus. Okey, macam ni. Orang yang nak berzakat fitrah, ya, menggunakan beras. Okey kan. Jadi katakan beras 5 kilo tu dia nak buat zakat fitrah untuk diri dia, untuk anak isteri dia. Baik. Dan dia orang yang layak berzakat. Dia ambil beras tu, dia bawa jumpa orang miskin. Orang miskin tu kawan dia je. Kan? Cakap dengan kawan dia, kita buat helah boleh tak? Ni helah juga, licik juga ni. Kan? Dia ambil tu beras, mungkin ni beras dia belilah. Dia beli, dia kata, inilah zakat yang wajib atas diri aku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kawan tu pun terima. Lepas dia terima, dia kata, dia pulangkan balik. Ini beras aku sedekahkan kau. Itu pun boleh macam tu. Dia sudah. Jadi hak milik dia balik tak? Jadi hak milik, sebab bila kita dah zakat dekat dia, tu hak milik dia dah. Lepas tu dia sedekah dekat kita pula balik semula. Kan? Dia sedekah tu atau dia hibah. Dia sedekah macam miskin lah. Dia hibah diberi pada kita, jadi hak milik kita. Kita zakat balik untuk anak pula. Inilah beras yang wajib, zakat yang wajib atas tanggungan aku, anak aku, namanya Fulan bin Fulan kerana Allah Ta'ala. Kan dia buat pulang balik macam tu, macam bermain kan. Tapi daripada sudut fiqh sah. Sah tu. Sebab tu helah juga tu. Macam helah tadi tu, sama kalau orang pandai fiqh, pandai buat helah. Dia licik. Tapi itu diperbolehkan syarak. Tapi bagi saya kurang manis lah. Eloknya sebab zakat ni dia zakat ni pun dikira sedekah juga. Nak sedekah orang, bukanlah betul-betul dah. Belilah 5 kampit, bagi semua. Lagi baik. Jadi dia nak jual, dia punya pasal lah, dia boleh jual. Dia jual lah, banyak sangat aku ni. Aku memang orang miskin, tapi bila tiap-tiap kali bulan Ramadan, dekat fitrah, aku jadi tokek baras. Orang kampung tu semuanya berzakat dekat dia. Lagi baik, dia angkat tu pergi jual kat kedai. Dia pun jadi kaya, ada duit untuk dia belanja. Boleh? Dia boleh jual sebab dah jadi hak milik dia. Wallahualam. Baik, ni ada satu soalan. Soalan saya, bolehkah bapa yang tak solat, yakni solat tak cukup, kadang buat, kadang tak buat, dan mempercayai dukun, satu hal. Tok Bomo, jadi Tok Bomo ada dua, dukun ada dua. Ni dukun yang berapa lah ni? Dukun tukang telik ke, dukun yang syirik ke? Mengakad nikah anaknya, mana yang lebih baik menikahkan, Tok Kadi atau bapa dia? Dua soalan. Baik. Dasarnya yang nak jadi wali nikah, kalau wali mujbir ialah bapa dia, datuk dia ke atas, moyang dia. Kalau moyang dia hidup lagi lah, 3 jalur ke atas ni dia panggil wali mujbir. Kemudian ada wali abad, adik-beradik dia, ada dia punya pak saudara dia. Baik. Sekarang ni bila soalan dia, boleh tak seorang bapa yang tak solat ataupun solat kejap on off, dan pula satu perangai dia tu tak solat dululah, dukun kemudian. Soalan kedua, yang tak solat ataupun solatnya tak cukup, mewalikan anak dia dengan maksud nak menikahkan anak dia. Baik, pada dasarnya syarat sah wali itu, di antara syarat sah dia adil. Jadi ulama hurailah apa makna adil tu. Adil tu, satu adil pada diri dia, adil pada orang, yakni tidak menzalimi orang lain dan tidak menzalimi diri dia. Tanda orang tu menzalimi diri dia apabila dia tidak mendirikan solat. Sebab orang yang tak solat jatuh fasik, sekaligus tidak adil pada diri dia. Sebab orang fasik, orang yang berdosa ni, orang yang derhaka kepada Allah ni wajib azab. Baik. Kecuali dengan taubat dia. Bila dia satu waktu saja dia tinggal dengan sengaja, satu waktu solat dia, menyebabkan dia jadi orang fasik, maka orang fasik terangkat kelayakan menjadi wali. Dia tak boleh jadi wali hakim, tak boleh. Dia sendiri jadi wali mujbir, tak boleh. Jadi haram dia menikahkan anak dia. Kalau dia nikahkan anak dia, tak sah pernikahan itu.
Jadi ulama cari helah yang membolehkan. Helah lagi fiqh. Macam mana bapa yang jenis macam ni boleh juga menikahkan anak, iaitu dengan syarat taubat. Jadi sebelum dia nak nikahkan anak dia, dia kena bertaubat nasuha kepada Allah dulu. Jadi taubat nasuha tu ada dua wajah lagi. Baik, satu wajah memadai dengan istighfar. Taubat sungguh-sungguh, takkan ulang main judi, takkan ulang tinggalkan solat. Dan berazam macam tu, maka sah pernikahan dia. Satu lagi kata tak sah selagi dia tak qada sembahyang dia. Sebab selagi tak qada, syarat sah taubat tak cukup. Kerana dia semua sembahyang dia tinggal dah habis dia qada, baru layak menikahkan anak dia. Jadi ada dua kaul sini, boleh pakai mana-mana. Sekurang-kurangnya taubat. Bagi yang pergi dukun, itu dia dah tahap lain. Sebab dukun ni menemui dukun yang fasik, dukun yang syirik, hukumnya jatuh murtad. Mempercayai dukun, mempercayai bomo yang syirik, dan mempercayai kesyirikan itu menyebabkan orang yang percaya itu jadi murtad. Langsung tak ada kelayakan untuk jadi wali, melainkan dengan taubat. Tapi taubatnya orang yang syirik dengan taubatnya orang berdosa fasik tak sama. Orang yang syirik, bila jatuh je syirik, dia wajib syahadah. Kemudian tak memadai dengan syahadah dan taubat, dia wajib pula qada semua solat dia daripada usia baligh. Berat tu. Solat puasa daripada usia baligh tu dia wajib buat semula sebab murtad. Berat tu kalau bab murtad ni. Jadi hukum dia beza. Jadi kelayakan dia untuk menikahkan anak terangkat, dia kena wali hakim. Baik, habis. Yang kedua, mana yang lebih baik menikahkan, tok kadi ke bapa dia? Yang paling baik bapa dia. Tapi kalau dah fasik, lebih aulalah wakil wali daripada sultan, iaitu wali hakim. Dia dalam kaedah menikahkan anak ni, dia wali ni ada berapa kaedah. Satu, wali majbir. Bapa atuk nikahkan direct, bagi anak dara. Kalau janda dia boleh pilih, siapa laki dia nak. Tapi kalau anak dara, bapa dia ni tanpa persetujuan anak dia pun dia boleh nikahkan. Kalau anak dara, ya. Tapi dengan syarat bukan nikah paksa. Kalau paksa tak sah juga. Sebab tu berlaku dulu, dia jumpa orang lelaki yang dia berkenan, dia terus akad nikah je, nikahkan dengan anak. Balik dia kata ke anak dia, abah dah nikahkan kau dengan lelaki ni. Nikah je terus. Dululah ni, jangan buatlah macam tu tengok. Lari dia. Baik. Jadi ada keelah wali dipanggil wali hakim. Wakil wali daripada pihak bapa diwakilkan kepada tok kadi yang mana tok kadi ini dilantik oleh pemerintah. Yang ketiga, dia ada panggil wali tahkim. Tapi tak diamalkan di Malaysia, diamalkan di tempat lain oleh negara lain dan orang-orang yang ada ilmu. Apa dia wali tahkim? Yang ni bahaya. Kalau anak-anak kita tahu, masak kita. Kenapa? Sebab apabila wali mujbir atau wali abad jauh jaraknya dengan dia 2 marhalah. Katakan abang adik-beradik dia semua duduk Melaka, mak bapak dia Melaka, atuk dia Melaka, dia pergi KL. Jarak perjalanan lebih 2 marhalah. Maka dia boleh guna wali tahkim. Bukan wali hakim. Wali hakim yang dilantik oleh sultan. Wali tahkim, perempuan itu mempercayai seorang laki-laki yang adil, laki-laki yang jaga solat apa semua ni, untuk menikahkan dia. Jadi si perempuan tu, anak dara ke, janda ke, dia cakap dengan orang yang dia percaya, kawan dia ke, ustaz ke, tok kadi ke. Bukan tok kadi yang langkit, orang biasa pun tak apa, tapi orang yang dipercayai. Dia kata, aku nak nikah dengan lelaki ni. Kata dia wakil wali kan, diri dia sendiri tu melantik kawan tu jadi orang yang menikahkan bagi pihak dia. Bukan bapa dia, bukan adik-adik dia. Itu panggil wali tahkim.
Tapi kerajaan Malaysia tidak membenarkan dia daripada sudut undang-undang kekeluargaan Islam. So kalau buat dikira jenayah syariah, jenayah kekeluargaan, undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah lah. Tapi pada hakikat dia, daripada sudut fiqahnya, sah nikah itu. Itu yang banyak berlaku budak-budak kat Mesir. Nikah cara itulah. Orang Indonesia datang sini, dia cari orang Indonesia lama duduk sini, nikahkan dia. Itu panggil wali tahkim. Mudah tak nikah? Kalau anak pandai, aduh, bawa balik laki. Ni siapa ni? Minta maaf abah ya, saya dah nikah dah. Daripada saya terlanjur, saya nikah dulu. Kita punya hati macam mana? Dalam bela dia 5-60 tahun, 20 tahun. Kan? Dia buat perangai pula. Itu banyak berlaku kat Mesir. Sian mak ayah dia. Pandai agama, pergi nikah, balik rumah, bapak tak boleh cakap apa dah. Dah kategori anak deraka kat. Kena bagi tahu orang tua. Yang baik tu dia, bah, saya ni nak nikah lah bah. Cakap dengan perempuan pun setuju, lelaki setuju. Nikah lah. Kau nak pilih wali tahkim ke, nak wali wakil wali, boleh ke? Bapak dia wakilkan. Ingat tu kaedah wali tahkim. Tapi di Malaysia tak diguna pakai. Tapi inilah caranya banyak orang kahwin 2 dan 3. Serius? Tak perlu pergi Thailand tu. Jauh Thailand, jadah habis duit. Jangan jumpa ustaz lah kan. Ada jumpa dah. Jangan ada yang bini datang marah lah. Oh ustaz ya. Ada dia. Boleh. Sebenarnya boleh berlaku. Saya sendiri pernah diminta oleh orang perempuan untuk nikahkan. Tapi bukan orang perempuan sini, orang Indonesia. Dia kata, ustaz boleh tak nikahkan saya? Dia kata, kau jangan buat kerja, aku boleh kena tangkap ni. Kan, Malaysia tak boleh amalkan ni. Tapi pasal yang dia nikah pasangan dia Melayu, lelaki Melayu. Saya cakap macam ni lah, saya bukan tak nak, nanti pondok saya kena ban. Awak carilah orang yang lebih layak lah. Kan, bukan tak boleh, boleh, benda boleh. Wallahu'alam. Bab tu, belajar ilmu kan makin lama ni, banyaklah jalan lepas dia. Saya cakap dengan rumah saya, awak jangan takut dengan abang. Selagi abang ada motor, setia abang. Kalau abang tahu, dia pun tahu hukum ni, kan, tak bahaya suami aku ni. Ada soalan ni? Ya puan. Nak tanya, anak janda nak kahwin muda, boleh tak bapak ni ada stroke, ingat apa kata ingat kata lupa. Lepas tu nak gantikan, nak jadi wali, adik dia pula autism. Macam mana? Oh, adik dia autism. Bapak dia tu kadang sioman, kadang tak. Ya. Baik, waktu dia dah sioman, waktu tu wakilkan wali. Wakilkan wali kepada Tok Kadi lah, kepada imam ke. Panggil imam datang, okay, bapak di tengah sedau kan. Okey, cakap ni anak awak sekian-sekian ni, kenal tak? Kenal. Ni nak kahwin. Dia dah janda nak kahwin. So dia kata, bolehlah. Saya wakilkan wali pada Tok Imam. Jadi Tok Imam nanti dia tulis, suruh sign ke, suruh jari ke. Boleh lah. Dah boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia ada Abang dia lah. Adik-adik. Ya. Ataupun bapak tu dah tak ada kemampuan, anak boleh, abang-abang dia. Adik-beradik dia. Adik dia kata anak lelaki tu autism. Oh, ada abang tapi autism. Pakcik ada? Pakcik. Bapak dia punya adik-beradik. Adik-beradik bapak. Boleh? Boleh nikahkan. Pasal tak ada dah uzur. Jatuh kepada wali abaat. So wali abaat, anak-anak tak ada, cari pakcik-pakcik. Anak dia tapi autism. Ya. Tadi tak Autism tu maksudnya apa? Dia kurang daya pemikiran ke? lembab pembelajaran. Lembab. Tapi dia waras. Oh, kalau dia waras, dia ada ilmu yang cukup untuk dia memahami bab nikah kahwin ni, boleh dia jadi wali, boleh. Tapi syarat dia faham hukum. Sebab mana dia mampu berfikirlah, cuma lambat dia. Wallahualam. Lain? Dia selagi dia ada akil, dia wajib sembahyang.
Bila dia ada kewajipan untuk sembahyang, dia boleh menikah. Tapi kalau dia dah tak boleh solat, itu dah tak ada akil. Janda lah. Ya. Ya. Janda macam ni. Janda maksud dia, kalau tak melalui wali mujbir pun boleh. Terus kepada wali hakim. Ya. Terus pergi Tok Imam kata aku nak kahwin dia. Awak janda? Ya, janda. Tok Imam boleh menikahkan dia. Walaupun bapa dia tadi tak wakil wali. Itu beza janda dengan anak dara. Anak dara mesti melalui mak bapak dia. Bapak dia lah. Allah. Tak kahwin memang ramai. Tak kalau nikah muda. Lagi best lah nikah muta'ah. Nikah muta'ah ni tak diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana mazhab daripada mazhab yang masyhur, yang muktabar juga tak guna pakai muta'ah. Tapi muta'ah ni diguna pakai oleh orang yang berpegang pada mazhab Syiah. Macam mana nikah dia? Nikah dia jumpa perempuan mana pun, okey, sampai perempuan tu setuju nak nikah dengan dia, so dia boleh nikah. Dan nikah tu boleh jangka masa sekejap pun boleh. Ini okey, kita nikah 1 jam je lah, nak projek fotosintesis je. Jadi lepas projek dia cerai. Yang ni hukumnya haram, tak diperbenarkan. Pada dasarnya dulu, pada zaman peperangan, para sahabat pernah buat, tapi dia telah dimansuhkan. Tak dibenarkan. Kerana apa? Perkahwinan macam tu lebih kepada menzalimi hak wanita. Itu tak, kita tak guna pakai. Allah. Konsep buat lebih barat, buat konsep. Dia yang kita rumah peculan, rumah peculan halal. Mana dia nikah dulu. Pergi kat tu. Ya. Itu sebenarnya haram ya. Tak boleh. Tapi yalah, kalau dekat belah-belah sana Iraq ke Syiah ke, dia ada rumah macam tu. Dia adalah perempuan tu berkeliaran kat kawasan tu, dekat tepi jalan pun ada. Sambil-sambil naik kereta dia. Hantar nikah dengan anak? Mau. Maka nikah masuk kereta jalan. Nak menghalalkan apa? Perbuatan zina tu. Sebenarnya tetap haram juga. Tak boleh. Mana ni sama yang apa macam saya bilang, nikah kontrak tu yang Kontrak. Ya. Nikah. Iyalah dia besok. Dia kalau kontrak yang ikat tahun-tahun tu tak boleh. Tapi kalau dia kontrak macam ni boleh. Kontrak dia. Dia ada bini dah. Tu ada perempuan minat ke dia. Perempuan kaya. Bos kata, bos. Tapi single. Jadi dia perlukan suami. Dia cakap macam ni, bang, saya nikah ni nak keperluan batiniah saja. Jadi saya nak nikah dengan abang. Dia pun nikah, abang tak perlu bagi saya nafkah zahir. Saya nak batin saja. Bila saya perlu, kita pergi. Bila ada kesempatan, kita pergi. Dia cakap macam tu. Boleh nikah. Untung lelaki tu. Tak, dah terlepas. Sebab dia minta. Dia ada kemampuan. Tapi ni betul lah, dia perempuan dapat tangkap dia siap. Sebab apa? Dia tak ada hadkan tarikh perkahwinan. Kita setahun dia patut bercerai, tak boleh. Sebab dah jadi hak milik, dia tak boleh minta macam tu. Wallahu a'lam. Kalau tadi kata nikah yang kata tu, perjanjian tadi yang dikatakan aku nak nikah dengan kau 2 tahun. Ya. Itu haram kan? Ya. Okay. Kalau lah si perempuan ni buat, kan okey, kita nikah 2 tahun dia kata. Tadi bila dalam masa dah jangka 2 tahun tu, kasih sayang ni datang. Jadi dia tak jadi tak nak lepas dalam 2 tahun. Tak ada, dasarnya nikah tu tak syarat. Tak salah. Dia kena tak boleh letakkan syarat gitu. Tanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang minta. Apa dia? Suami dia mati, Ya. Bagus soalan ni, saya suka. Harta faraid tetap berjalan.
Melainkan perempuan itu menafikan dia. Dia tak mau. Kalau tak mau, maka dia tak dapat lah. Kalau tak, dia ada hak sebagai isteri untuk dapat faraid. Kalau ada anak pula, anak tu berhak dapat harta faraid. Dia harta, orang panggil harta waris. Wallahu a'lam. Tetap berlaku tau, ni pernah berlaku ni. Dekat Melaka. Suami dia meninggal, datang orang perempuan dengan anak-anak. Dia kata, ni suami aku. Dia kata, oh ni kepala kawan tu. Tak pernah, dia tak tahu yang suami dia ni ada bini lain, ada anak lain. Terror. Nah, jadi apa berlaku? Harta faraid bergaduh lah. Dia ni kena buktikan dia adalah isteri kepada arwah. Tapi bila dia tuntut dapat, tu hak dia. Jadi kesian lah, tolonglah jangan buat jadi kesian ya. Jangan jadi macam tu Wallahu a'lam. Kalau nak kena gentleman. Kalau dapat lah. Bagi kata dua je dengan dia. Sayang, kalau tak bagi abang ni, kena bagi abang motor rabbit satu. Tengok dia beli kan. Itu dia. Alhamdulillah, Allahumma nawir qulubana bil hidayah kama wa ta'ala syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.